Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raja Amir Hafiz Rajanur Razman. So today our group are going to present a vehicle safety project with the title of Azora Crash Test Simulation. Firstly, methodology. We start our study with a model selection where we choose a vehicle that we are going to use as a model, and then we find all the model properties of that vehicle such as a dimension, weight and material use. After that, we start a model development where we develop the model by redrawing the model into SolidWorks software, and we enter all the properties into the model. We continue to run the simulation, and the data collected from the simulation was compared to NCAP result. The discussion and finding conclude from the result. Finally, we end this study by documentation. Hi and Assalamualaikum. My name is Wan Shafili. So now I proceed to result and discussion. Okay, untuk rollover crash test, result yang akan dibincangkan adalah tentang stress, displacement and strain. Stress adalah perkara yang penting untuk menentukan ketahanan bagi sebuah kenderaan ataupun logam yang bersifat ductile. Ketika dikenakan beban pada sebuah kenderaan, ianya akan menentu jika ketegangannya sama dengan ataupun lebih besar daripada yield limit. Dalam test rollover, tegangan ataupun stres tertinggi adalah di bahagian atap ataupun bingkai cermin di pilar A, B dan C. Nilai tertingginya adalah pada pilar A dengan nilai 6924 Newton per meter square, sedangkan di bahagian fender pintu di bahagian bawah menunjukkan nilai stresnya adalah paling kecil. Stres pada bahagian atap kenderaan, nilai rollover stress ni bergantung kepada dimensi dan material ataupun situasi kejadian ataupun situasi testing. Seperti mana yang kita tahu, pilar A, B dan C adalah komponen dengan ukuran yang paling kecil dan ketebalannya adalah paling nipis dibandingkan di sisi lain. Oleh sebab itu, semakin kecil ukuran komponen, maka semakin besarlah efek stres yang dihasilkan pada bahagian tersebut. Itu adalah berkaitan dengan dimensi. Berkaitan dengan situasi pula adalah disebabkan rollover test. Ini berkaitan dengan pusingan ataupun rotation. So ketika test itu berlangsung, tempat yang paling banyak menyentuh adalah di bahagian pilar A ketika rollover menyentuh pada bahagian tanah ataupun bahagian lantai. Untuk materi pula adalah ianya berkaitan apabila berlakunya rollover test, bahagian pilar A akan menampung beban yang paling ketara, di mana ia akan menampung beban bahagian atap dan bahagian bawah ketika kenderaan berpusing. Sebab itulah bahagian pilar A adalah menerima stres yang paling tinggi. Result seterusnya adalah displacement. Pergeseran ataupun displacement adalah faktor yang penting bagi mengukur jumlah deformasi dan pergerakan yang berlaku pada bahagian-bahagian berbeza pada kenderaan. Semasa ujian ini dilakukan, kenderaan biasanya dibalikkan dan dibiarkan rehat di atas bumbungnya, dan bahagian yang berbeza pada kenderaan boleh mengalami tahap pergeseran yang berbeza. Bahagian pada kenderaan juga boleh mengalami pergeseran semasa ujian terbalik, seperti tiang A, B dan C yang merupakan struktur vertikal yang menyokong atap. Nilai maksimum pergeseran pada model prototipe Azora ini adalah pada tiang A ataupun pada fender A pillar, iaitu 9129 mm, walaupun kawasan paling terkesan bagi ujian kemalangan ini adalah
di bahagian atas sisi atap. Jumlah pergeseran bahagian-bahagian berbeza kenderaan semasa ujian terbalik. Ianya bergantung pada jisim, dimensi dan material komponen ataupun bahagian kenderaan itu tersebut. Okey, yang terakhir adalah berkaitan dengan strain. Strain juga adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika menilai prestasi sebuah kenderaan dalam ujian rollover test. Strain adalah ukuran jumlah deformasi yang berlaku pada bahagian-bahagian yang berbeza pada kenderaan akibat beban yang dikenakan semasa rollover test. Strain elastik setara ditakrirkan sebagai had bagi nilai strain yang di mana objek akan memantul kembali ke bentuk asalnya selepas beban dilepaskan. Okay, nilai strain yang tertinggi adalah pada pilar C dan selain itu adalah nilai yang terendah. Okay, pada pilar C adalah komponen struktur vertikal di bahagian belakang. Semasa ujian rollover, pilar C mengalami daya deformasi yang signifikan, menghasilkan nilai legangan yang lebih tinggi berbanding bahagian kenderaan yang lain. Antara sebabnya adalah pilar C terletak di bahagian belakang kenderaan yang mana boleh membuatnya lebih rentan kepada sentuhan tanah dan impak lain yang berlaku semasa rollover test. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, the impact that can cause the injury to the passenger and driver in the vehicle. Injuries to passenger and driver in the vehicle can have a significant impact, both physically and emotionally, depending on the severity of an accident. The injuries sustained can range from the minor bruises and a cut to the life-threatening condition. The event of a collision, the impact can cause the body to move suddenly, leading to whiplash, neck injuries or spinal cord injuries. The head injuries include concussion or traumatic brain injuries can also occur, particularly if the individual was not wearing a seatbelt or if the airbag did not deploy properly. Injuries to the chest, such as broken ribs, can result from the impact of the collision from the seatbelt restraint. And additionally, internal injuries such as organ damage can occur and can be life-threatening if not treated immediately. Psychological injuries can also result from the vehicle accident, such as a post-traumatic stress disorder. It's called a PTSD or SST and SST. This type of injuries can have a long-term impact on the individual mental health and well-being. Overall, the impact of an injury sustained by a passenger or driver in a vehicle can be significant, and it is important to seek medical attention immediately after an accident to ensure that all injuries are properly diagnosed and treated. Thank you.